Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita pada waktu duha ini, suka untuk saya bertanya kepada yang menonton sama ada suara saya jelas ataupun tidak, dan juga live ini clear ataupun tidak. Jasa baik tuan-tuan, komen, respon dan sebagainya. Mudah-mudahan melancarkan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, mungkin tuan-tuan boleh tinggalkan komen untuk saya maklum sama ada live ini lancar ataupun tidak. Okey. Baik. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Puan Shima. Terima kasih. Puan Shima, suara saya jelas ke tidak? Clear ataupun tidak? Yang menonton mungkin boleh share live ini, mungkin boleh berikan sikit like ke komen dan sebagainya. Mudah-mudahan kenalan-kenalan kita pun boleh nampak kan. Dan tuan-tuan boleh tegur sapa dengan saya di sini melalui komen-komen. Mungkin saya boleh sebutlah sahabat-sahabat yang bersama-sama menonton, yang saban minggu bersama-sama dengan saya kan. Okey, baik, Puan Shima kata Alhamdulillah line very clear di UST. Alhamdulillah. Okey, baik. Siapa lagi yang bersama dengan kita yang mungkin saya boleh sebut-sebutkan pada permulaan live kita pada pagi ini? Okey. Baik, insya-Allah hari ini kita akan masuk surah yang baru untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan surah ini akan memberi satu sisi pandangan baru kita kepada surah ini, iaitu surah Ar-Rahman, yang saban mungkin waktu kita dah menghafal, kita dah membaca dan mungkin kita dah pernah tengok terjemahannya. Namun insya-Allah hari ini kita akan cuba tadabbur lebih dalam lagi, sama-sama kita menyelami lautan surah Ar-Rahman dan kita akan tengok betapa luasnya rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Puan Salihah Mukhtar, Waalaikumsalam warahmatullahi. Facebook saya terputus ataupun Facebook Puan Salihah? Saya punya Facebook terputus ke macam mana? Saya Alhamdulillah buat masa sekarang ni saya dah pakai Unify, jadi rasanya tidak ada masalah lagi untuk line saya. Tapi kalau ada masalah maklumkan supaya kita dapat perbaiki daripada peringkat awal lah sebelum kita masuk kelas. Baik. Puan Salihah macam mana? Saya punya terputus ke ataupun Puan Salihah? Okey. Baik. Kalau okey dan semuanya lancar, insya-Allah kita akan terus masuk kepada tafsir surah Ar-Rahman. Saya jemput pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan semua untuk sama-sama dengan saya buka Quran pada surah yang ke-55, iaitu surah Ar-Rahman. Surah yang ke-55, surah Ar-Rahman. Okay, surah yang ke-55. Puan Huda Syari, Waalaikumsalam warahmatullahi. PMP Subang, surah yang ke-55, surah Ar-Rahman. Puan Rozila Muhammad Noor, Waalaikumsalam, lain clear daripada Kelang, Alhamdulillah. Puan Nik Rasimah, Waalaikumsalam. Puan Nik pun kerap saya nampak setiap minggu, Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala beri kita kesihatan, berikan kita kekuatan, berikan kita rasa nikmat iman, nikmat untuk kita menuntut ilmu kan, supaya saban minggu kita dapat bertemu insya-Allah. Okey, tengok surah Ar-Rahman, surah yang baru, surah yang ke-55. Kita dah selesai minggu lalu iaitu pada surah As-Sajdah, dan insya-Allah pada hari ini masuk surah yang baru iaitu surah Ar-Rahman, surah yang ke-55.
Okey, surah Ar-Rahman ni surah yang ke-55. Dia adalah surah selepas surah Al-Qamar dan dia adalah surah sebelum surah Al-Waqi'ah. Okey, surah ni dia berada di juzuk yang ke-27. Okey. 27, 28, 29, okey, 30 lah. Okey. Baik, sekarang kita berada di juzuk yang ke-27 iaitu juzuk surah Ar-Rahman. Okey, Puan Siti Hanisah Syekh Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sajalah saya untuk permulaan ni tuan-tuan, tak masuk terus kepada pengajian kita. Kita berukhuwah dulu, bertegur sapa. Mudah-mudahan bertegur sapa ni pun salah satu daripada sunnah dan salah satu daripada amalan yang akan memanjangkan usia kita kan, insya-Allah. Baik, kita masuk surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 dan kita akan perhatikan surah ini ada 78 ayat. Okay, surah ni ada 78 ayat. Saya percaya rata-rata kita dah sering membaca, sering mendengar dan mungkin sebahagian kita dah menghafal surah Ar-Rahman sebab ini menjadi surah lazim, surah amalan kita. Dan surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah. Ada sebahagian dalam kitab terjemahan ataupun dalam kitab tafsir menyebutkan surah Ar-Rahman adalah surah Madaniyah. Kenapa tuan-tuan? Ada yang panggil ini surah Mekah, ada yang panggil ini adalah surah Madinah. Ayo, kita sama-sama perhatikan dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama tafsir. Kenapa sebahagian kata ini surah Mekah, ada sebahagian kata ini surah Madinah. Baik, insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pandangan-pandangan daripada kalangan tabi'in dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitu Al-Hasan bin Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri dan juga Urwah bin Zubair mengatakan surah Ar-Rahman adalah surah Makkiyah. Okay, surah Makkiyah. Manakala Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini adalah surah Madaniyah. Okay, ada pecahan dua pandangan lah daripada kalangan-kalangan mereka yang mahir dalam Al-Quran. Kata ini surah Mekah dan sebagian kata ini surah Madinah. Surah Mekah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah. Surah Madinah, surah yang diturunkan kepada Nabi selepas hijrah. Saya rasa saya dah banyak kali ulang, cuma untuk kita sama-sama faham. Bila saya sebut surah Mekah, bererti surah yang turun pada Nabi, wahyu yang turun pada Nabi sebelum hijrah. Okay, walaupun namanya nama tempat, surah Mekah, surah Madinah, tapi sebenarnya dia merujuk kepada waktu sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Zaman sebelum Nabi hijrah, mana-mana wahyu turun pada Nabi dipanggil sebagai surah Mekah. Tak kisahlah turunnya di mana-mana sekalipun, di Mekah ke, di Yathrib ke, di mana-mana sekalipun, asalkan sebelum hijrah akan dikenali sebagai surah Mekah. Manakala surah yang turun kepada Nabi selepas Nabi hijrah dipanggil sebagai surah Madinah ataupun Madaniyah. Surah Madinah. Tak kisah turunnya di mana, asalkan selepas hijrah dipanggil sebagai surah Madinah. Sebab itu selalu saya sebutkan pada tuan-tuan contoh yang mudah. Ada surah yang ataupun ayat yang turun kepada Nabi di Mekah, tapi disebabkan dia turun selepas Nabi hijrah, surah itu dipanggil sebagai surah Madinah walaupun turunnya di Mekah. Macam mana ayat yang masyhur, iaitu ayat yang terakhir turun pada Nabi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu semua, iaitu agama Islam kan, yang Allah Ta'ala sebut pada Nabi pada waktu Nabi berada di Padang Arafah ketika Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi SAW. Nabi duduk di Padang Arafah tu masa tu, di kota Mekah ni, turun wahyu tersebut. Tapi ayat itu, wahyu tersebut tak dipanggil sebagai wahyu Mekah, tapi dipanggil wahyu Madinah walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Kerana merujuk kepada waktu bila ia diturunkan. Turunnya selepas hijrah, maka dikenali sebagai Madinah. Okey, tak dipanggil sebagai Mekah. Okey, baik. Jadi ini untuk permulaannya. Jadi ada dua pandangan, kata Ar-Rahman surah Mekah, ada yang kata Ar-Rahman adalah surah Madinah. Yang masyhur dan yang kuat sebenarnya Ar-Rahman adalah surah Mekah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan dia berada di fasa akhir sebelum Nabi hijrah, tahun-tahun akhir di kota Mekah sebelum peristiwa berlakunya hijrah Nabi ke kota Madinah.
Maknanya sekitar 3-4 tahun sebelum hijrah turunlah surah Ar-Rahman berdasarkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana tuan-tuan? Pertama, iaitu kalau tuan-tuan tengok pada surah Al-Furqan, okay, kalau tuan-tuan tengok pada surah Al-Furqan, okay, tengok surah Al-Furqan, surah yang ke-60, ayat yang surah yang ke-55. Yap, silap-silap. Okey, surah yang ke-60. Silap. Okey, tuan-tuan tengok pada surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-60. Okey. Surah yang ke-25, ayat yang ke-60, surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala ada sebut satu firman. Okey, Ar-Rahman, surah yang diturunkan selepas surah Al-Furqan. Okey, kamu tanya asbabun nuzul, kenapa turun surah Ar-Rahman ni? Sebab peristiwanya selepas penurunan surah Al-Furqan. Bila Allah Ta'ala turunkan surah Al-Furqan, pada ayat yang ke-60 surah Al-Furqan, surah yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan, kata Allah, wa idza qila lahumusjudu lirrahman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada musyrikin Quraisy ni zaman Mekah ni, dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, sujudlah kamu semua kepada Tuhan Ar-Rahman. Okey, sujudlah kepada Tuhan kamu Ar-Rahman. Okey, ada perintah. Okey. Kemudian qalu, maka orang-orang Quraisy pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mar-Rahman, siapa Ar-Rahman tu? Orang Quraisy tuan-tuan, mereka ni adalah yang beriman kepada Allah. Okey, kita jangan rasa orang Quraisy, orang Mekah ni tak beriman pada Allah. Tak, mereka beriman pada Allah. Mereka bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim. Okey, mereka melaksanakan haji dan umrah. Mereka melaksanakan ibadah berdoa di sekitar Kaabah. Syariat sama syariat Nabi Ibrahim. Tapi Tuhannya disebutkan dengan nama Allah. Okey. Tuhannya disebutkan dengan nama Allah. Tuhannya disebut dengan nama Allah. Tapi bila sebut Ar-Rahman ni, satu sebagai sindiran. Kenapa kamu masih sebut nama Tuhan kamu ni Ar-Rahman, wahai Muhammad? Ar-Rahman tu merujuk kepada sifat Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Okey, baik. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi tuan-tuan, nanti kita akan masuk kenapa Allah gelarkan dirinya dalam surah ini Ar-Rahman. Kenapa Allah tak sebut namanya sebagai Allah? Okey, ada beberapa sebab lah. Tapi antaranya tuan-tuan, Nabi SAW dan para Nabi yang terdahulu, mereka pendekatan dakwahnya adalah dengan hikmah. Bila mengajak pada kebaikan, mengajak dalam urusan dakwah, mereka sering menggunakan nama Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pemurah. Maknanya bila nak ajak kepada dakwah je, akan cerita tentang Allah ni Tuhan yang pemurah, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang belas kasihan dan sebagainya. Semuanya ayat yang memujuk dan mengajak. Itu dakwah para Nabi. Mereka tak menggunakan ancaman. Sebab itu tak disebutkan Allah Al-Mustakbir kan. Ataupun apa lagi? Allah Al-Jabbar. Okay? Kita tengok. Sebab itu Nabi SAW bila urusan dakwah, Nabi selalu guna kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nak menunjukkan sifat Allah sangat kasih. Dosa banyak mana pun kamu buat, taubat, kembali pada Allah. Allah akan Maha Pengampun. Sebab dia pemurah. Kamu macam mana pun jauh daripada Allah, kembali pada dia. Allah tetap akan terima. Sebab dia Ar-Rahman. Ini dakwah Nabi dan dakwah para Nabi yang terdahulu. Jadi bila Nabi selalu sebut kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahman, jadi orang Quraisy ni dia duduk menyindir Nabi SAW. Wa Ar-Rahman. Siapa tu Rahman? Siapa? Yang kamu suruh kami sujud pada Rahman ni siapa? Okey. Sebab kalau nak kata sujud pada Allah, kami menyembah Allah dan kami beriman pada Allah. Cuma orang Quraisy dia melanggar syariat Nabi Ibrahim, meletakkan berhala-berhala di sekitar Kaabah. Okay, jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-60, surah yang ke-25, bila Nabi kata usjudu lirrahman, wahai orang Quraisy, wahai musyrikin Quraisy, sujud pada Tuhan Ar-Rahman. Kemudian orang Quraisy pun menjawab, Mar-Rahman, siapa itu Tuhan Ar-Rahman? Lalu dia menyebutkan lagi,
Anasjudu lima ta'muruna. Anasjudu lima ta'muruna. Kenapa kami ni perlu sujud kepada Tuhan Ar-Rahman yang kamu perintahkan? Kenapa? Okay. Lalu Allah SWT menyebutkan wazadahum nufura, dan mereka makin jauh daripada keimanan, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Quraisy bertanya Mar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Lalu Allah Taala turunkan surah Ar-Rahman, menerangkan, menjelaskan siapa Allah Ar-Rahman. Okey? Baik, ini asbabun nuzul dia. Okey. Baik. Okey, saya tengok Puan Shima, Puan Huda. Okey. Betul. Baik, terima kasih yang lebih mendetailkan. Okey, terima kasih pada Puan Shima dan Puan Huda. Okey. Jadinya bila Quraisy berkata Mar-Rahman, siapa Tuhan Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna. Apakah kami perlu sujud kepada apa yang kamu perintahkan ni, untuk sujud pada Ar-Rahman? Allah turunkan surah Ar-Rahman 78 ayat. Allah Taala explain siapa Ar-Rahman dan apakah yang dilakukan oleh Tuhan Ar-Rahman. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu asbabun nuzul dia. Sekarang kita bicara, surah ni surah Mekah ke surah Madinah? Kenapa penting untuk tahu, tuan-tuan? Supaya kita tak lari daripada landasan dia. Zaman Mekah dengan zaman Madinah, dia memberi konsep yang berbeza. Okay, zaman Mekah pendekatan dakwah berbeza dengan zaman Madinah. Okay, sebab zaman Mekah umat Islam masih lagi minoriti. Sebab itu kebanyakan surah-surah seperti itu ataupun macam Ar-Rahman ini diturunkan pada zaman Mekah. Sebab lebih menerangkan tentang tauhid. Kita sebut sebagai tauhidic mindset lah. Membentuk pemikiran tauhid ni dalam kalangan masyarakat Muslim ataupun bagi orang yang non-Muslim, dengar dan mereka boleh nampak apa konsep ketuhanan yang diletakkan, yang dibawakan oleh agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya suka nak explain pada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok mana-mana manusia ataupun tengok pada ceruk-ceruk dunia ni, mana-mana manusia yang membenci agama, yang ateis, mungkin dia boleh menyalahkan Islam. Dia boleh mengatakan Islam ini ganas dan sebagainya, teroris dan sebagainya. Tapi tuan-tuan perhatikan, tidak ada satu pun manusia yang mengatakan tauhid ataupun akidah yang dibawa oleh ajaran Islam ni adalah salah. Tidak ada sesiapa yang berani menyalahkan. Tapi menghukum Islam ni agama keganasan, Islam ni, itu ramai tuan-tuan. Mungkin salah kita yang menganut agama Islam ni, salah menonjolkan keindahan Islam. Tapi siapa yang berani mengatakan apa yang diletakkan di dalam syariat Islam, apa yang disebutkan dalam akidah Islam itu salah? Tidak ada. Okay, bahkan dia sangat menyempurnakan dan dia membenarkan. Okay? Jadi Allah Subhanahu wa taala menerapkan pada peringkat awal ni, pada zaman-zaman Mekah Nabi SAW, di hujung-hujung tahun Mekah sebelum hijrah, Allah cerita tentang Ar-Rahman. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Mekah dan zaman Madinah ada beberapa dalil. Dalil yang kuat kebanyakan menceritakan surah Ar-Rahman adalah surah Mekah, surah sebelum hijrah. Antaranya iaitu kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang tak silap saya, dia ni badannya agak gempal dan dia rendah. Okay, tapi dia antara yang mahir dalam ilmu Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud ni pernah dicabar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Yang mana mereka berkumpul dan antara sahabat dia kata apa? Siapa yang berani membaca dengan kuat ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran ni di hadapan Quraisy? Tak ada orang yang tuan-tuan yang menyahut cabaran tersebut. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud kata aku. Abdullah bin Mas'ud kata aku nak baca. Dan dia menjadi orang pertama yang membaca secara kuat selepas Nabi lah di hadapan Quraisy. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam Masjidil Haram, berdiri berhampiran dengan makam Ibrahim, lalu dia pun membaca surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran sampai habis ayat tuan-tuan. Orang Quraisy dengar tuan-tuan dalam keadaan marah, lalu pukul Abdullah bin Mas'ud dekat situ juga.
Pukul Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan. Habis lunyai Abdullah bin Mas'ud, masih lagi terus bacaan dia. Lalu dia pulang. Lalu dia jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu suruh aku lagi baca baca Quran di hadapan Quraisy, pasti esok aku akan pergi lagi ke Masjidil Haram dan aku akan baca di hadapan orang Quraisy. Nampak? Ini sahabat Nabi SAW. Dimarah, dicaci, ditekan untuk tak membaca Quran. Baca Quran, tuan-tuan. Tapi time kita sampai kepada kita, tak ada apa-apa halangan pun, tidak ada apa-apa beban dan kesusahan pun, namun kita berat untuk membaca Al-Quran. Okey. Baik, jadi itu pertama, dalil zaman Mekah, iaitu kisah Abdullah bin Mas'ud yang membaca surah Ar-Rahman di hadapan Quraisy sehinggalah dia dipukul di kawasan Masjidil Haram. Dalil yang kedua, tuan-tuan, iaitu dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ni bertaraf gharib, maknanya hadis ni hanya satu jalur sahaja. Tapi hadis ni hadis yang dipegang oleh sebahagian daripada kalangan ulama. Bahkan dalam kitab Al-Quranul Azim, iaitu Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir, sebelum masuk tafsir surah Ar-Rahman, dia bawa hadis ini daripada riwayat Imam Tirmizi ni. Kata Al-Imam Ibn Kathir, diceritakan sendiri oleh Ibn Kathir, iaitu Jabir, sahabat Nabi SAW, dia bercerita. Kata Jabir kata apa? Nabi SAW pernah keluar daripada rumah Nabi. Lalu Nabi SAW Nabi SAW ni keluar bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila Nabi jumpa dengan sahabat Nabi, Nabi membaca surah Ar-Rahman daripada awal sampai habis. Okay? Nabi baca daripada awal sampai habis. Bila Nabi baca, tuan-tuan, sahabat Nabi diam. Sebab masing-masing mendengar dengan tekun. Diam. Sebab surah ni, nanti kita akan baca, tuan-tuan, kita akan tengok keindahannya dan kesempurnaan kalimah-kalimah dia. Sebab saya menganggap surah ni macam sebagai press release. Seolah-olahnya macam Allah Ta'ala mewar-warkan, maklumkan kepada seluruh manusia, aku Tuhan Ar-Rahman. Apa buktinya? Allah senaraikan 78 ayat, tuan-tuan. Aku Tuhan Ar-Rahman. Dekat mana kamu boleh nampak aku sebagai Ar-Rahman? Ayat ni bukan turun pada orang Muslim, tapi kepada seluruh manusia. Kamu kafir ke, tak kafir ke, semua termasuk dalam kategori ni. Okay, seolah-olah macam press release, tuan-tuan, bagi tahu pada semua. Jadi sahabat Nabi bila dengar Nabi baca, masing-masing tergamam. Tak kata apa-apa, tuan-tuan. Tak kata apa-apa. Kemudian habis Nabi baca, Nabi pun respon. Dalam hadis ni, tuan-tuan, menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Kata Nabi SAW, aku pernah membaca surah Ar-Rahman di hadapan kalangan jin pada malam tersebut. Ada satu malam tu, ketika Nabi duduk di Nakhlah. Nakhlah ni adalah zaman Nabi di Mekah, iaitu satu daerah yang berada di antara Mekah ke Taif. Ada satu tempat ni namanya Nakhlah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan kalau pergi ke Qornul Manazil untuk miqat ataupun berziarah ke Taif, tuan-tuan akan lalu di kawasan tempat nama Nakhlah. Ada satu tempat di Nakhlah ni Nabi duduk. Dan Nabi SAW pada malam tersebut, Nabi membaca Ar-Rahman. Ni Nabi cerita pada sahabat Nabi ni. Saya ulangi sekali, tuan-tuan. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Nabi baca surah Ar-Rahman ni zaman Nabi baca di Madinah. Okay. Bila Nabi SAW baca di Madinah, baca Ar-Rahman daripada awal sampai habis, sahabat Nabi dengar tapi tak ada respon. Sampai masing-masing diam, mungkin tergamam, mungkin khusyuk. Okay. Diam saja. Lalu Nabi pun respon. Kata Nabi SAW, dulu zaman di Mekah, aku pernah duduk di Nakhlah dan pada satu malam, aku pernah membaca juga surah Ar-Rahman. Tapi bukan depan manusia, tapi depan jin, kata Nabi. Okay. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Aku pernah baca surah Ar-Rahman di depan jin. Fakanu ahsana marduda minkum. Kuntu kullama ataitu ala qawli. Okay. Kemudian kata Nabi SAW, dan mereka lebih baik sambutannya daripada kalian. Nabi kata apa? Masa aku baca pada malam tersebut di hadapan jin surah Ar-Rahman, sambutan sambutan masyarakat jin kepada surah Ar-Rahman bila dengar sangat baik berbanding kalian. Kalian diam. Tapi jin bila dengar surah Ar-Rahman, luar biasa sambutan dia. Okay. Kemudian kata Nabi, kuntu kullama ataitu ala qawli. Sampai
sampai setiap kali aku sampai kepada bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini yang kita dengar tuan-tuan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kata Nabi, qalu, mesti jin-jin itu yang mendengar tu akan sebut, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Iaitu jin-jin yang akan menyebutkan, tidak ada sesuatu pun daripada nikmatmu wahai Allah yang kami dustakan wahai Rabb kami, dan segala puji bagimu wahai Rabb. Tuan-tuan boleh nampak hadis ni. Nabi nak bagi tahu pada sahabat Nabi perbezaan Nabi membaca surah Ar-Rahman di hadapan jin dan juga di hadapan kalangan para sahabat. Para sahabat dengar diam. Jin bila dengar tuan-tuan, sambutan luar biasa. Sampai setiap kali Nabi sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mesti jin-jin yang akan mencelah. Dia kata wala bi syai'in min ni'amika. Tidak ada sesuatu pun daripada nikmat kamu wahai Allah yang kami dustakan. Tidak ada. Maknanya bila disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin-jin akan jawab, tidak ada satu nikmat engkau wahai Tuhan yang kami dustakan. Tidak ada pun. Bahkan pujian pada kamu pula atas nikmat yang kamu berikan. Nabi memberi pembandingan. Dan ini juga menjadi dalil surah Ar-Rahman adalah surah Mekah. Sebab Nabi dah baca pada zaman berada di Mekah, ketika Nabi bertemu dengan golongan-golongan jin. Pada malam, Nabi membaca surah Ar-Rahman. Jelas tuan-tuan? Baik. Itu pandangan daripada kisah ini. Okey, itulah antaranya tuan-tuan yang dibawakan di dalam kitab-kitab tafsir berkaitan tentang asbabun nuzul dan berkaitan tentang dalil-dalil surah ini adalah surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Sebahagian mengatakan ini adalah surah Madaniyah yang seperti mana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebab ada kalangan para ulama tafsir kata sebahagian surah Ar-Rahman adalah surah Mekah, sebahagian surah Ar-Rahman adalah surah Madinah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itu antara sebahagian yang dibincangkan oleh para ulama. Cuma yang inilah sekadar mukaddimah yang kita boleh nampak berkaitan tentang surah Ar-Rahman. Dan kalau kita baca surah Ar-Rahman, dia bukan nak kata kalau kita nak murah rezeki baca surah Ar-Rahman, tak disebutkan oleh Nabi SAW. Melainkan surah Ar-Rahman ni kalau kita tadabbur dan kita baca, kita akan sentiasa rasa qanaah. Kita akan rasa sentiasa puas dengan nikmat yang Allah berikan. Bahkan kalau kita baca dalam keadaan kita kesedihan, kita akan rasa terubat. Sebab yang Allah ambil hanya satu daripada nikmat yang kita rasai. Tapi yang kita nikmati sekarang ni adalah pelbagai lagi nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Nah, seolah-olahnya surah ini macam memujuk orang yang berada dalam keadaan kesempitan, kesusahan. Dia rasa kenapa saya macam ni. Tapi Allah Ta'ala memujuk dalam surah Rahman, tak, banyak lagi nikmat yang aku berikan kepada kamu, sama ada kamu sedar ataupun tidak sedar. Okay? Seolah-olahnya dia lebih macam memujuk. Ini dia sudut tadabbur. Tapi kalau orang kata baca surah Rahman nak murah rezeki, bacalah lepas maghrib ke, sebelum tidur ke, pagi-pagi lepas subuh ke untuk murah rezeki, itu tak ada disebutkan oleh Nabi SAW. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah ini dinamakan dengan surah Ar-Rahman, bersempena pada ayat pertama. Allah mulakan dengan Ar-Rahman dan ia merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, terus kita masuk pada ayat yang pertama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat pertama dengan kalimah Ar-Rahman. Rabb ataupun Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahman diterjemahkan dengan nama yang Maha Pemurah. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Dalam Quran, hanya dua sahaja yang kerap digunakan, iaitu Allah menggantikan dirinya dengan kalimah Allah, dan yang kedua dengan kalimah Ar-Rahman. Nama-nama yang lain ada, tapi yang kerap adalah Allah dan juga Ar-Rahman. Para Nabi pun kalau berdoa, selain menggunakan nama Allah, antara yang lain adalah Ar-Rahman. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yasin, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Mulk. Okay? Kebanyakan menggunakan kalimah Ar-Rahman. Okay? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Puan Asmah Laili, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman tuan-tuan? Kalau kita tengok tadi rentetan dia, bila Quraisy
tanya, Mar-Rahman, siapa Rahman ni yang nak kami sujud pada dia ni? Maka Allah Ta'ala mulakan dengan ayat pertama, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat kedua sampai ayat akhir, Allah explain siapa Allah yang pemurah ni. Apa bukti Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Okay, jadi ayat pertama Allah ikat dengan kalimah Ar-Rahman. Kuat ayat ni tuan-tuan, Ar-Rahman. Baik, sekarang kita bincang. Kita ambil dari sudut pandangan ulama tafsir dulu. Apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman? Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab Asma'ul Husna, kalimah Ar-Rahman ni tuan-tuan dan juga kalimah Ar-Rahim sering kali dipairkan, dipasangkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa perbezaan di antara dua kalimah ni tuan-tuan? Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang ataupun Maha Mengasihani. Okay? Para ulama menyebutkan tuan-tuan, Ar-Rahman adalah merujuk kepada pemurahnya Allah, kasihnya Allah secara meluas kepada seluruh makhluk, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, yang kafir, yang mukmin, semua dapat. Tidak ada yang terkecuali. Itu Ar-Rahman. Umum maknanya Allah kasih, Allah sayang, Allah pemurah seluruh. Tidak ada yang terkecuali. Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim adalah kasihnya Allah, pemurahnya Allah, rahmahnya Allah hanya kepada mukmin. Itu beza dia. Ar-Rahman secara umum semua dapat. Rahmahnya, kasih sayangnya, pemurahnya Allah pada seluruh makhluk. Tapi Ar-Rahim hanya merujuk kepada orang mukmin sahaja. Rahmah Allah hanya kepada orang mukmin sahaja. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Qayyim, kalimah Ar-Rahman adalah merujuk kepada sifat zat Allah. Bila Allah nak bagi tahu aku adalah Tuhan yang Maha Pemurah, maka Allah akan gunakan kalimah Ar-Rahman. Aku Tuhan pemurah. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan pemurah itu aku limpahkan kepada manusia, maka Allah sebut namanya adalah Ar-Rahim. Okey. Baik tuan-tuan. Ni sudah nama-nama dia agak sikitlah. Ar-Rahman merujuk kepada sifat zat Allah yang Maha Pemurah. Okey. Tapi bila rahmah Allah dapat kepada manusia, di antara manusia dapat rahmah, Allah Ta'ala limpahkan rahmah, Allah limpahkan belas kasihan, maka itu dikenali sebagai Ar-Rahim. Ada beza kat situ lah. Okey. Baik. Sebab itu bila Allah kata wa kana bil mu'minina rahima. Bila orang mukmin mesti Allah akan sebut dengan kalimah Rahim, dan pada orang mukmin lah Allah Ta'ala akan mengasihani, Rahim. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ini dua pandangan daripada kalangan ulama. Sekarang kita nak bincang, nak sebut dalam bahasa mudah kita, bahasa pasar kita. Ar-Rahman ni apa? Bila tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah baca je Ar-Rahman, sebut je kalimah Ar-Rahman. Bismillahirrahman, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman je tuan-tuan dah masuk dalam hati. Kalimah Ar-Rahman ada banyak maksud. Pertama, Ar-Rahman itu bermaksud kasih sayang. Okay, walaupun diterjemahkan atas nama besarnya pemurah, tapi tuan-tuan akan nampak ni. Ar-Rahman bermaksud kasih sayang. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman tu melimpah, semua dapat. Sama ada mukmin tak mukmin, sama ada manusia, binatang, haiwan, semua dapat Ar-Rahman. Okay. Dan kasih sayang Allah tu bukan sekadar kasih, bukan sekadar sayang. Bahkan kasih itu menjadi pelindung, protection pula kepada makhluk dia. Macam seorang ibu sayang kepada anak dia, dia bukan sekadar sayang, tapi sayang tu sampai dia melindungi anak, menjaga keselamatan anak. Allah punya sifat Ar-Rahman lebih daripada sifat seorang ibu kepada anaknya. Ada rumah dalam keadaan kebakaran tuan-tuan. Seorang ibu sanggup menggadaikan nyawanya, keluar daripada rumah yang terbakar tu, masuk balik untuk selamatkan anak dia. Gadaikan nyawa ni untuk anak dia. Kasih dia, punya kasih tu sampai dia nak protect anak dia untuk sampai gadaikan nyawa. Allah punya Ar-Rahman lebih daripada tu tuan-tuan. Kasih dan sayang dia tu sampai membawa kepada dia nak melindungi makhluk dia. Itu Ar-Rahman. Kedua, Ar-Rahman ni dia bermaksud mercy, belas kasihan. Ada rasa belas kasihan.
Okay, tuan-tuan kalau boleh catat-catat tuan-tuan, sebab nanti saya akan explain kenapa tuan-tuan kena tahu perkataan Ar-Rahman, sebab dia ada kaitan dengan ayat kedua nanti. Okay? Sebab kalimah pertama Ar-Rahman ni dari sudut bahasa Arab, dia punya apa nama? Kita sebut sebagai jumlah mufidah dalam bahasa Arab ni, dalam ilmu nahwu saraf ni, dia tak sempurna tuan-tuan. Okay? Sebab dia tak ada subjek dengan predikat. Mubtada khabar dia tak sempurna, tak ada. Okay? Ayat kedua pun macam tu juga, dia tergantung. Nanti kita akan tengok ada sebab dia. Jadi tuan-tuan kena faham dulu, Ar-Rahman tu maksudnya apa. Yang kedua, Ar-Rahman bermaksud belas kasihan. Ketiga, Allah Ta'ala ni menyebutkan Ar-Rahman pada diri dia adalah membawa maksud kepada kecintaan. Maknanya bila kita baca Ar-Rahman, itu membawa pada Allah Ta'ala sangat cinta kepada hamba-Nya. Apa maksud cinta dalam kalimah Ar-Rahman ni? Iaitu cinta yang bersedia memaafkan kesalahan hamba-Nya. Dalam keluarga kita tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam keluarga ni ada mawaddah wa rahmah. Daripada kalimah Rahman juga. Mawaddah wa rahmah. Apa maksud mawaddah ni tuan-tuan? Kita sebut mawaddah wa rahmah. Bagi doa lah, ya Allah berilah mawaddah wa rahmah, mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah ni bermaksud kasih sayang yang membawa kepada protection. Saya sebut tadi tu. Dan masa yang sama, kecintaan yang mana membawa kepada kesediaan untuk memaafkan. Orang kalau betul-betul mencintai tuan-tuan, dia sangat bersedia untuk memaafkan. Sesiapa yang membawa kesalahan pada dia, buat benda-benda yang tak baik pada dia, dia bersedia untuk memaafkan. Saya tak akan ambil hati, saya akan maafkan sebab cinta saya melebihi daripada kemarahan saya. Itu Ar-Rahman. Itu maksudnya rahmah. Okay? Jadi, bukan sekadar dia kecintaan yang membawa kepada kesediaan memaafkan, bahkan kecintaan itu sampai membawa kepada ingin menyempurnakan. Maksudnya, apa keperluan kalau kita mencintai seseorang tuan-tuan, keluarga kita, apa keperluan keluarga, kita sanggup buat apa sahaja untuk sempurnakan keperluan mereka. Itu maksud cinta. Jadi Ar-Rahman, cinta yang bersedia memaafkan kesalahan dan cinta yang membawa kepada menyempurnakan keperluan. Maknanya makhluk dia, apa keperluan makhluk dia? Allah kata, aku Ar-Rahman, aku akan sempurnakan. Itu maksud pemurah sungguh Allah ni. Dia punya pemurah dia, kita buat salah, Allah bersedia maafkan. Kita perlukan sesuatu, Allah bersedia untuk menunaikannya. Dan Ar-Rahman juga membawa kepada kelembutan. Okay, membawa kepada kelembutan. Sebab itu, Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir dia. Dia kata apa? Ar-Rahman, pemurahnya Allah, iaitu Allah memberi, dia lebih tinggi daripada Al-Wahhab. Al-Wahhab ni memberi. Ar-Rahman ni, Allah memberi tanpa kita pinta. Kita tak meminta tuan-tuan, dan tak kita usaha, tapi Allah dah memberi dah. Nanti kita akan tengok senarai dia. Allah tak nak letakkan senarai. Macam-macam benda yang kita tak pernah usahakan, kita tak pernah minta pada Allah, tapi Allah berikan. Itu namanya Ar-Rahman, pemurah. Manusia ada yang pemurah tuan-tuan, tapi lepas kita minta kan, kita minta dia bagi, dia tak merungut, tak mengungkit. Itu kita rasa pemurahnya lah sifat manusia. Tapi sifat Allah lebih daripada itu. Tak minta, Allah bagi. Dalam masa yang sama juga, dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut ada yang Allah beri setelah kamu usahakan. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman, ada juga cerita tentang syurga, ada juga cerita tentang neraka. Okay, tentang syurga, ada juga tentang neraka. Okay, sebab ada yang Allah beri tanpa kita usaha, ada yang Allah beri selepas kita usaha. Ada perbezaan dekat situ. Okay, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, Rahman ni membawa juga kepada kalimah rahmah. Belas kasihan, kasih sayang. Juga memberi maksud juga kepada rahim, daripada kata dasar yang sama kan. Rahamim tu kan. Rahim. Alam rahim ni tuan-tuan, alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan nama rahim tu, nak tunjukkan di dalam tu Allah Ta'ala limpahkan kasih sayang kepada janin kan. Sebab Allah Ta'ala sebut apa? Thumma sabila yassara. Kita sebut dalam surah Abasa dahulu, kita tafsir surah Abasa, Allah dah sebut thumma sabila yassara. Janin dalam kandungan rahim ibu dia, Allah lah yang memudahkan perjalanannya,
Allah beri makan, Allah beri minuman, Allah Ta'ala berikan segala macam nikmat di dalam kandungan ibu tu kepada janin tu. Janin tu duduk sahaja, ibu dengan ayah tak ambil tahu pun, tak perlu usahakan apa-apa. Allah lah yang melengkap dan menyempurnakan keperluan janin tersebut. Sampai satu tahap tuan-tuan, Allah lah yang memberikan selaput, yang selaput kepada bayi tu kan. Bayi duduk dalam air ketuban tu, kalau kita fikir logik, manusia bila duduk dalam air, dia kulit-kulitnya akan kecut. Tapi tidak kepada manusia ataupun janin dalam rahim ibu, walaupun duduk dalam air ketuban 9 bulan, kulitnya tak kecut. Bahkan lahir dalam kulit licin pula. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah salutkan kulit baby-baby ni, janin-janin ni, dengan salutan yang warna putih tu. Bila baby lahir kan ada selaput putih tu. Itu macam krim semula jadi yang Allah berikan. Menunjukkan sifat kasihnya Allah. Allah betul-betul protect kepada alam janin tu, sebabkan ini alam rahim. Baby yang baru lahir pun tuan-tuan tak ada kekuatan, tidak mampu bercakap, tak mampu berusaha nak buat apa-apa pun. Tapi Allah Ta'ala letakkan perasaan rahman kepada hati-hati manusia untuk melihat wajah baby, ada rasa kasih kepada bayi tersebut. Okay? Ini sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh manusia. Okay? Kita tengok baby tuan-tuan, kita Allah, hai, sayangnya lah. Tengok baby ni kita rasa dia menenangkan hati kita. Itu yang Allah campakkan dalam hati-hati manusia. Sebab baby ni tak ada apa-apa kekuatan, tidak ada apa-apa daya. Allah campak dalam hati manusia yang dewasa ni supaya membantu baby. Itu namanya Ar-Rahman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antaralah yang kita boleh sebut tentang nama Ar-Rahman. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sekarang tuan-tuan tengok pada ayat yang kedua. Saya sebutkan tadi, kalimah Ar-Rahman ni tak komplit, jumlah mufidah dia tak sempurna. Dia tergantung. Ar-Rahman, tergantung. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Apa yang Allah Maha Pemurah? Jadi ayat yang kedua, Allah explain. Allamal Quran. Mengajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ayat yang kedua ni tuan-tuan pun tak sempurna juga. Jumlah mufidahnya tak sempurna, tergantung. Tetapi bila kita sambungkan ayat 1 dan ayat 2, kita akan nampak kesempurnaan dia. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhan Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Okey. Kenapa tuan-tuan Allah mengasingkan kalimah Ar-Rahman satu ayat, Allamal Quran satu ayat? Sedangkan dia tergantung. Kalau dipisahkan dia akan tergantung, terputus. Okey, contohlah. Kalau kita tulis karangan tuan-tuan, Muhammad titik. Makan nasi titik. Kan tak komplit. Ayat dia tergantung. Muhammad tu apa? Tapi bila dibuangkan titik tu, Muhammad makan nasi baru noktah. Tapi sekarang ni seolah-olahnya ayatnya Muhammad noktah. Makan nasi noktah. Macam tu, tak komplit ayat dia. Sebenarnya tuan-tuan, bila Allah sebut Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, Allah Ta'ala nak merujuk kepada umum. Ayat tergantung sebab siapa yang mengajar Quran? Ramai. Yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan ilmu, ramai. Umum. Boleh jadi guru, boleh jadi manusia, boleh jadi alam yang memberikan ilmu kepada manusia. Okay. Baik, itu pertamalah. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tekankan, nak kita perhatikan, Ar-Rahman lah yang mengajarkan Quran ataupun ilmu kepada manusia. Tuhan Ar-Rahman. Alright. Tuan-tuan cuba fokus apa yang saya sebutkan tuan-tuan. Mungkin dia akan menjawab ada beberapa persoalan yang timbul lah kalau kita fikirkan. Apa dia? Kenapa surah ini Allah tak sebut dengan kalimah Allah 'allamal Quran? Jangan ceritalah pasal rima tuan-tuan. Itu rima tu satu hal lah. Kan? Sebab dengan bunyi rima tu pun menenangkan. Kita dengar pun Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Hujung-hujungnya an kan. Dia macam menenangkan. Kita dengar pun kita dah hilang stres kita. Di sudut rima tu yang bincang. Itu satu hal. Tapi kenapa Allah tak mulakan dengan kalimah Allah 'allamal Quran? Tapi kenapa Allah sebut Ar-Rahman 'allamal Quran? Okay. Sebabnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberitahu kepada kita
Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ni adalah Quran yang turun daripada Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Maknanya manusia yang pegang Quran ni tuan-tuan, pegang kitab tafsir ke kitab terjemahan ke Quran ni, dia kena tahu Quran yang saya baca ni adalah surat-surat cinta daripada Tuhan yang mencintai kita. Dia nak kita yang paling terbaik. Dia nak pandu kita. Dia nak membawa kita ke jalan yang terbaik. Sebab ini surat cinta daripada Tuhan yang mencintai kita. Kalau kita mau Ar-Rahman 'allamal Quran. Sebab bila sebut Allah, benda tu luas. Allah lah yang Maha Pengampun, Allah lah yang Maha Penyayang, Allah lah yang Maha Takabbur, Al-Mustakbir kan? Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Dia memberi maksud yang umum. Tapi bila sebut Ar-Rahman, kita nampak dia fokus. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Belas Kasihan, Maha Pecinta, Maha Kelembutan, Maha Pelindung. Dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maknanya kita pegang Quran tuan-tuan, kita tengok Allah kata buat sekian, tinggal sekian. Kena nampak ini tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tak ada sebab yang lain. Ini surat cinta daripada Allah Ta'ala kepada kita. Okey? Baik, itu yang saya nak bagi jelas pada tuan-tuan dan supaya kita semua nampak. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, punya banyak nikmat yang Allah limpahkan, punya banyak rahmah yang Allah limpahkan. Rahmah yang paling utama, yang pertama Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, sebelum Allah cerita tentang alam, sebelum Allah Ta'ala cerita tentang syurga, sebelum Allah Ta'ala cerita tentang jauhilah neraka. Bukan rahmat-rahmat Allah ni, rahmat Allah ni. Rahmah yang paling utama Allah kata Al-Quran, iaitu rahmah ataupun nikmat rohani. Sebab nikmat fizikal adalah nikmat yang menyelamatkan kita di dunia. Tapi nikmat rohani menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu Allah sebut yang pertama sekali nikmat aku, pemurahnya aku adalah Allamal Quran. Aku yang mengajarkan Al-Quran. Itu nikmat yang paling utama, nikmat rohani. Okay? Nikmat yang paling utama adalah nikmat aku menurunkan dan mengajarkan Al-Quran. Sebab nikmat itu selamatkan kamu dunia dan selamatkan kamu di hari akhirat. Okay, itu nikmat paling besar kepada manusia. Allamal Quran. Okey, sebelum kita lebih jauh gitu tuan, perhatikan kalimah allama. Allama. Kalau tuan-tuan perhatikan, Allah tak guna kalimah nazzala. Allama ni maksudnya yang mengajarkan Al-Quran. Kalau Allah gunakan nazzala, yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran menunjukkan Allah ni maha pemurah lah. Sebab dia nak selamatkan kita, dia turunkan buku panduan. Tapi Allah tak gunakan kalimah nazzala, yang menurunkan. Tapi kata Allah, aku allama, aku yang mengajarkan. Bukan sekadar aku turunkan, bahkan aku yang ajarkan pula. Kalau kita beli satu barang komputer tuan-tuan, ataupun barang-barang elektrik, buku panduan tu, manual tu, dia letakkan je. Tak diajar pun. Pandai-pandailah baca. Pandai-pandailah kena selak. Pandai-pandailah kena tengok-tengok. Okay. Itu pun kita rasa dah kira baik lah tu orang bagi buku manual. Yang ini Allah kata, aku bukan menurunkan. Aku bahkan mengajarkan. Betul lah Allah ni Ar-Rahman. Betul-betul sayang tuan-tuan. Betul-betul kasih. Sebab Allah bukan sekadar menurunkan, bahkan Allah yang ajarkan pula. Sebab itu kita tengok dalam satu kelas tafsir sajalah, kita kelas tadabbur kita. Walaupun guru yang sama, kelas yang sama, tapi pemahaman pelajar-pelajar berbeza-beza kan. Bergantung pada niat masing-masing, bergantung kepada kefahaman masing-masing. Sebab yang mengajar ni adalah Allah. Yang memberi kefahaman adalah Allah. Guru ataupun yang mengajar hanya sebagai perantaraan sahaja, perantara, menyampaikan sahaja. Tapi yang mengajarkan, yang memahamkan, kita kena kenal Ar-Rahman. Sebab itu bila minta, ya Allah, berikanlah saya kefahaman. Nabi pun sendiri meminta pada Allah tuan-tuan untuk memberikan kefahaman kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefakihan kepadanya dalam urusan agama dan berikan kefakihan kepadanya dalam urusan tafsir Al-Quran. Yang mengajar, yang memahamkan kita Quran adalah Allah. Kefahaman berbeza-beza tuan-tuan, walaupun kelas sama, guru sama, kelas pengajian sama, tapi yang pemahaman kita berbeza-beza sebab ia datang daripada Allah.
Okey, di sini juga tuan-tuan, ayat pertama bukan sekadar nak bagi tahu nikmat paling besar rahmat Allah ni adalah Quran. Bahkan Allah Taala nak bagi tahu pada Quraisy, Quran yang Muhammad duk canang-canang ni, yang Nabi Muhammad duk cerita ni, yang duk viral ni, dia datang daripada aku. Okey? Sebab siapa lagi yang boleh declare tuan-tuan? Yang boleh nak approve, nak bukan approve. Nak kita kata apa? Nak endorse Quran ni bukan kalam Muhammad. Dia bukan kitab biasa-biasa. Dia datang daripada Tuhan. Allah sebut, Allamal Quran. Aku bukan sekadar turunkan Quran, aku yang mengajarkan Quran. Di situ tuan-tuan, Quraisy bila dengar, dia maklum sungguh. Quran bukan daripada Muhammad, tetapi daripada Allah. Okay? Quran daripada Allah. Sebab dialah yang menurunkan dan dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Okay. Baik. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan. Allamal Quran. Baik. Kemudian tuan-tuan, kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala menggunakan kalimah allama. Lam tu disabdukan. Allama. Allama ni maksudnya mengajarkan. Mengajar tuan-tuan, mengajar ni sampai orang faham. Maknanya manusia belajar dan manusia faham. Sampai manusia boleh mengajar. Itu allama. Allah Ta'ala sebut dia allama. Dia mengajarkan Quran kepada manusia. Allah tak sebut kalimah a'lamu. Kalimah a'lama juga tapi dengan wazan berbeza. A'lamu. Kalau Allah gunakan kalimah a'lamu, a'lamu tu maksudnya dia memberitahu. Akhbaruhu. Okay. Dia memberitahu. Maksudnya Quran ni Allah sekadar beritahu kepada manusia je, menyampaikan saja. Tapi tak. Allah kata aku allama. Aku mengajar manusia. Nampak tuan-tuan? Kalimah tu memberi maksud yang sangat dalam dan memberi penerangan, penjelasan yang berbeza. Quran daripada Allah bukan sekadar diturunkan, tapi Allah yang ajarkan. Bukan Allah sekadar bagi tahu sekali lalu je cerita syurga, cerita neraka, cerita para nabi ni sekali lalu, bukan cerita. Dia adalah sebagai pengajaran. Sebab Allah kata, "Allama, aku mengajarkan kamu ni Al-Quran." Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Boleh tuan-tuan? Laju ke? Perlahan sangat ke? Jelas ataupun tidak? Perlu ulang? Maklumkan. Okay. Penat ke tuan-tuan? Lelah ke? Saya nak tahu je. Takutlah kalau saya terlalu melirik dan sebagainya. Saya tadi nak buat stream yat, tapi sebabkan stream yat pun memang kena block. Jadi saya tak dapat nak share kepada tuan-tuan saya punya nota-nota yang saya dah buat dalam PowerPoint. Tak dapat saya nak share pada tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan boleh nampak saja. Dan saya punya teks Quran tu pun tuan-tuan boleh tengok saja. Tak sekadar saya menyampaikan, tapi tuan-tuan boleh nampak visual teks tersebut lah. Minta maaf lah. Sebab Simliat pun kena block. Saya ada 1 hari lagi. Dia block tu kan saya sebut. Sebab kita pernah sebut pasal Israel. Sebulan dia block, restriction daripada mereka. Hari last day esok. Lepas tu insyaAllah, minggu depan boleh insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah allamal Quran menerangkan kepada kita Quran adalah daripada Allah. Itu yang kita kena faham. Sebab Allah Taala seolah-olahnya telah buat endorsement, Quran aku yang turunkan, aku yang ajarkan. Itu pengiktirafan kepada Al-Quran daripada Allah Taala. Menafikan tuduhan-tuduhan jahat Quran adalah karangan manusia, tulisan tangan daripada Muhammad dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, di sini juga memberi maksud allamal Quran, iaitu Allah Ta'ala bukan sekadar memaklumkan, bukan sekadar memberitahu Quran, tapi Allah mengajarkan Al-Quran. Kandungan Quran sampai manusia faham, sampai manusia mampu menyampaikan kepada orang lain. Itu kerja Allah. Okay? Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Jelas tuan-tuan, ini ayat kedua. Jadi, kalau kita baca Ar-Rahman 'allamal Quran, saya ulangi lagi sekali. Kenapa Allah Ta'ala pisahkan? Dia seolah-olahnya ayat yang tergantung, tak sempurna. Sebab untuk memberitahu yang mengajar Al-Quran memang ramailah manusia mengajar, alam boleh mengajar. Kita tengok ayat Quran, Allah cerita tentang alam, langit, bintang. Kita tengok alam bintang, kita pun rasa Masya Allah, betul lah. Itu alam menjadi guru kepada kita lah. Dengan petunjuk-petunjuk daripada alam tu.
Kita dengar ucapan-ucapan guru kita mengajar, kita pun kata betul lah, guru yang mengajarkan Quran pada saya. Umumnya macam tu tuan-tuan. Itu sebab tu Allah pisahkan, sebab nak tunjukkan dia sebagai umum. Dia yang mengajarkan Al-Quran, dia tu siapa? Umum. Tapi bila kita sambung Ar-Rahman 'allamal Quran, yang sebenar-benarnya yang memahamkan kamu tentang Quran, yang mengajarkan kamu Al-Quran adalah Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang sayang kepada kamu, Tuhan yang belas kasihan kepada kamu, Tuhan yang sangat nak protect kamu daripada azab Tuhan. Jadi bila kita pegang Quran tuan-tuan, jangan rasa beban dan jangan rasa berat. Sebab kita kena faham, Quran adalah adalah surat cinta yang diturunkan, yang diajarkan oleh Tuhan yang mencintai kita, Tuhan Ar-Rahman. Bukan namanya Allah, sebab itu Allah sebut Ar-Rahman. Aku sangat kasih pada kamu, sangat sayang kepada kamu. Okay? Dan aku yang mengajarkan kamu Al-Quran. Bila kita pegang Quran tuan-tuan, Quran inilah Tuhan yang Maha Pengasih yang berikan kepada saya. Jadi tuan-tuan, bila kita rasa macam tu, kandungan Quran tu adalah surat cinta, adalah cinta, yang menulis, yang menurunkan pun adalah Tuhan yang mencintai kita. Kita macam mana sibuk tuan-tuan, kita takkan rasa nak tinggalkan Quran. Sesibuk mana pun kita akan baca Quran. Tak ada masa, kita akan cuba cari masa untuk baca Quran. Sebab kita tahu ini adalah warkah cinta daripada Allah yang mencintai, yang mencintai kita. Dan tuan-tuan, siapa yang mula tak akan tinggalkan Quran tuan-tuan dalam kehidupan harian dia, dia akan cuba baca. Itulah tanda manusia yang membaca Quran dengan hati, bukan dengan lidah dah. Bahkan ibadahnya, seperti mana kata Osman bin Affan, aku ni satu hari kalau tak membaca Quran, hati aku tak tenang. Kata Osman bin Affan, aku kalau tak baca Quran dalam sehari, hati aku tak tenang. Mereka yang sampai ke makam seperti mana disebutkan Osman bin Affan ni tuan-tuan, dia adalah duduk di makam bukan beribadah dah. Dia duduk di makam enjoy dengan ibadah yang dia lakukan. Okay, kita berat tuan-tuan nak buat ibadah, tapi orang yang dah sampai tahap enjoy dengan ibadah, tak buat ibadah tu meresahkan dia. Ibadah tu yang menenang dan menggembirakan dia. Ni sampai tahap tu. Sebab itu Osman bin Affan menyebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, tanda kebersihan, kejernihan hati seseorang adalah dia sentiasa dahaga untuk membaca Al-Quran. Dia baca satu muka surat tak cukup. Dia rasa baca satu surah dia tak puas, baca lagi. Dia rasa dahaga tuan-tuan, baca. Tanpa sedar, tengok-tengok dah sampai ke setengah Quran. Tak sedar-sedar tengok dah sampai khatam Quran. Bukan sekadar baca, dia pula cuba nak memahami. Sebab kita kalau baca surat cinta tuan-tuan, saya minta maaf lah, zaman-zaman muda-muda dulu tuan-tuan, tengok surat cinta, adakah kita cuba baca sahaja? Tak. Kita baca, kemudian cium, baca, lepas tu kita hayal, apa yang dia sebut, kalimah-kalimah dia tu. Kita cuba nak memahamkan, kita cuba nak menterjemahkan. Itu kalau betul-betul orang yang membaca Quran dengan hati dia, bukan sekadar lidah. Okay? Baik, yang itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang, tuan-tuan perhatikan kalimah Al-Quran. Tadi Allah kata Allama kan? Dia yang mengajarkan. Bukan A'lamu. A'lamu maksudnya dia memberitahu. Okey. Sekarang kita tengok kalimah Al-Quran. Al-Quran memang merujuk kepada Al-Quran. Quran tu merujuk pada Al-Quran. Tapi Al-Quran ni datang daripada kalimah apa? Okey. Al-Quran ni dia datang daripada kalimah qara'a. Ini semua orang maklum lah. Qara'a. Qara'a ni membaca lah, baca. Tapi Quran dia berdiri di atas wazan fa'lan. Fu'lan. Okey. Masya Allah, line baik selepas itu, Alhamdulillah. Line jam sedikit hari ni sebab keputusan SPM. Okey, ada anak-anak ambil SPM ke? Macam mana keputusan? Okey, saya doakan semua baik-baiklah insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran datang daripada kalimah qara'a, iaitu baca. Tapi bila sebut Al-Quran ada nun di belakang tu, tuan-tuan ingat sampai bila? Itu namanya sirah mubalaghah. Dalam ilmu nahwu sarafnya sirah mubalaghah. Quran dia datang daripada kalimah qara'a. Tapi macam mana boleh datang nun kat belakang tu?
itu adalah penambahan setelah menjadi sirah mubalaghah. Apa maksud sirah mubalaghah? Iaitu dia menjadi hyperbola, melampau. Okay, hyperbola. Bila kita nak explain satu benda tu melampau dalam bahasa kita, kita tambahlah perkataan-perkataan dia. Tapi kalau bahasa Arab, hanya perubahan ataupun penambah huruf sahaja. Bila Allah kata apa? Qara'a, baca. Tapi bila Allah kata Al-Quran, itu maksud kitab yang mesti berulang-ulang kali dibaca. Itu namanya Al-Quran. Tambahan nun kat belakang, tapi memberi maksud interpretasi yang berbeza. Al-Quran adalah kitab yang dibaca berulang-ulang kali. Okay, sirah mubalaghah atas wazan fu'lan. Quran, okay, fu'lan. Okay. Ini namanya sirah mubalaghah Al-Quran. Jadi kita maklum, Quran ni kitab yang dibaca berulang-ulang kali, dan kita sendiri menjadi saksi. Pada zaman dahulu sampailah ke zaman hari ni, tuan-tuan, memang Quran ni berulang-ulang kali dibaca. Bila sampai ke tahap manusia membaca Quran, tuan-tuan, dia sampai tahap rasa manisnya Quran ni dibaca. Kita boleh nampak seperti mana berlaku kepada anak kepada Abu Jahal, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal, kan. Ikrimah ni salah seorang daripada sahabat yang kita kata sebelum dia Islam, dia antara musuh yang paling kuat berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama perangai macam ayahnya Abu Jahal, sama. Dalam perang Uhud, tuan-tuan, ada tiga serangan berpenjuru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud ni perang balas dendam. Orang Mekah nak berniat balas dendam tu berjalan kaki sejauh 500 km pada musim panas. Okay? Sebab mereka berperang pada bulan Syawal, kan. Perang Uhud ni. Ramadan bulan panas, musim panas. Syawal musim panas. Kita bayangkan Mekah ni panas sampai 40, 47, nak cecah 50. Pernah Mekah, Madinah ni, 50. Mereka berjalan 500 km Mekah, Madinah dengan niat balas dendam membunuh Nabi, kekalahan dalam perang Badar. Mereka rancang 3 serangan berpenjuru. Keuntungan yang dibawa oleh Abu Sufyan dalam peperangan Badar iaitu bernilai 50,000 dinar bersamaan dengan 40 juta 800 ringgit Malaysia. 40 juta keuntungan dia. Itu nilaian harta. Tak masuk unta, tak masuk lagi dia barang-barang dagangan. Hanya nilai dinar yang dibawa, 50,000 dinar. Okay. Dinar saja 40 juta. Tak masuk lagi untanya, tak masuk lagi barang dagangannya. Banyak sangat. Tak ada satu pun ambil keuntungan tersebut, tuan-tuan. Semua keuntungan tu dijadikan dana dalam perang Uhud. Ini perang balas dendam. Quraisy punya perancangan serangan 3 penjuru. Dipimpin sayap kanan Khalid Al-Walid, tentera berkuda. Sayap kiri Ikrimah bin Abu Jahal. Dia punya infanteri dia, tentera berjalan kaki dia, iaitu Abu Sufyan. Okay, 3 ni, tuan-tuan, serang Nabi SAW secara berpenjuru, balas dendam. Hanya niat balas dendam. Kejahatan Ikrimah bin Abu Jahal ni sangat luar biasa. Tapi kalau tuan-tuan baca sejarah, Ikrimah ni bila dia masuk Islam, selepas peristiwa Fatu Mekah, Nabi buka kota Mekah, tuan-tuan, Ikrimah ni lari. Dia nak pergi ke Yaman sebab dia tahu Muhammad dah jadi pemerintah di kota Mekah. Siapa-siapa yang dulu bermusuh dengan Muhammad, pasti mungkin Muhammad akan menjatuhkan hukuman, mungkin akan balas dendam sebagainya. Jadi Ikrimah ni lari. Dia lari, tuan-tuan, dalam tak silap saya dalam kitab Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ceritakan isteri Ikrimah ni dah masuk Islam. Jadinya Ikrimah dia naik kapal nak hijrah pergi ke Yaman. Atas kapal dia, tuan-tuan, Allah datangkan badai, ribut taufan ke atas lautan, Laut Merah ni datang ribut. Dan masa tu dia berdoa. Dia kata, kalau Allah selamatkan aku daripada badai, aku akan balik ke kota Mekah, aku akan beriman dengan Muhammad. Berhenti, tuan-tuan, ribut tersebut berhenti. Bila berhenti saja ribut tu, dia balik ke Jeddah, terus patah balik ke Mekah dan dia beriman di tangan Nabi SAW. Dan ketika saat tu, tuan-tuan, menjadi saksi kepada dunia Islam dan di hadapan mata sahabat Nabi, Ikrimah ni berubah 180 darjah. Bukan 360 ni patah balik jadi asal. Dia berubah 180 darjah, tuan-tuan. Tak sama perangai dia. Bahkan Ikrimah ni menjadi antara sahabat yang sangat mencintai Al-Quran. Sampai kan dia syahid dalam perang Yarmouk di Jordan.
Dia pernah sebut apa? Kalau dulu aku bermusuh dengan Muhammad, hari ini aku mencintai Muhammad. Kalau dulu aku menentang Muhammad daripada setiap penjuru, hari ini aku akan mempertahankan agama Muhammad daripada setiap penjuru. Sampailah dia syahid, tuan-tuan. Masa dia cakap tu, dia berhadapan dengan ribuan tentera Rom di medan Yarmouk masa tu. Ribuan dia kata dulu aku serang Muhammad di setiap penjuru, hari ini aku pertahankan Muhammad. Perubahan dia daripada Quran, tuan-tuan. Sebab Quran bukan siapa-siapa yang ajar. Yang mengajar Quran kepada kita adalah Allah. Okay, sebab itu Quran sangat special. Saya dah berulang kali sebut pada tuan-tuan, Quran sangat special. Siapa yang kena percaykan Quran, Allah akan muliakan dia. Allah akan muliakan dia. Kita dah sebut dulu, tuan-tuan, bumi yang diturunkan Quran, bumi itu menjadi mulia, Mekah. Malam yang diturunkan Quran, malam yang mulia, Lailatul Qadar. Bulan yang diturunkan Quran, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Nabi yang menerima Quran, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Jibril yang membawa Quran, Jibril yang menjadi malaikat yang mulia. Semuanya, tuan-tuan. Okay? Sebab itu dampingi, baca dan sentiasa jadikan Quran ini sebagai pedoman kita. Saya rasa kita ada salah seorang sahabat saya di sini. Mungkin dia tak menonton ataupun dia menonton. Dia follower kita juga di PMP, tapi dia duduk di Terengganu. Kita pun doakan dia isteri suaminya baru kematian sebab COVID. Okay? Antara yang saya ingat yang disebut selalu, dia kata suaminya tak pernah tinggal bacaan Quran dan selalu bacaan surah yang paling special bagi dia dan keluarga dia 3 orang je, anak seorang tunggal. Arwah suaminya baca surah Al-Mulk setiap malam. Dan pemergian dia tu, tuan-tuan, sangat mudah. Memang Allah Ta'ala menjaga dia lah, melindungi dia. Antaranya surah Al-Mulk, yang itu yang dibaca lah. Itu baru satu surah, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita baca seluruh surah dalam Quran. Satu surah sahaja pun macam tu. Macam-macam kelebihan yang Allah beri. Saya tak sebut di sini lah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanya kalau ada nanti. Tuan-tuan boleh tanya dia, tanya apa yang dia dapat di penghujung-penghujung hayat dia, macam-macam lah. Saya tak akan cerita pada tuan-tuan lah. Lebih personal. Tapi antara amalannya iaitu mendampingi Al-Quran. Okay? Dia bukan ustaz, bukan guru agama, tuan-tuan. Tapi saya nampak inilah orang korporat berjiwa akhirat. Yang ini yang kita nak, tuan-tuan. Orang korporat, luarannya profesional, nampak korporat, tapi jiwanya jiwa akhirat. Okey, ala kuliah, tuan-tuan. Okey, terus kita tengok pada ayat yang ketiga. Baik, kita ada masa lagi untuk kita teruskan. Kita tengok pada ayat yang ketiga. Menyebutkan khalaqal insan. Baik, khalaqal insan ni, tuan-tuan, iaitu kalimah khalaqa yang menciptakan, al-insan iaitu manusia. Kalimah al-insan di sini ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, al-insan adalah merujuk kepada Adam AS, dan yang kedua, al-insan adalah merujuk kepada manusia keseluruhannya. Okay? Al-insan, manusia keseluruhannya. Okey. Jadi pada ayat yang ketiga ni, tuan-tuan, Allah menyebutkan pemurahnya Allah. Setelah Allah Ta'ala sebut yang paling utama kemurahan aku, iaitu aku turunkan Al-Quran. Quran inilah yang akan selamatkan kamu dunia dan akan selamatkan kamu di akhirat. Quran inilah yang akan menjadi pendinding dan pelindung kamu. Quran inilah menyebabkan kamu terlepas daripada azab yang sangat azab. Quran inilah yang akan yang menjadikan kamu beroleh manfaat di dalam syurga Allah. Itu nikmat yang paling utama, pemurahnya Allah. Yang kedua, Allah kata, Ar-Rahmannya aku ni, iaitu aku yang menjadikan manusia. Tuan-tuan perhatikan kalimah khalaqa. Kalimah khalaqa, saya pernah sebut dah. Khalaqa ni sifat khusus untuk Allah. Dia yang menciptakan. Okay, daripada tak ada kepada ada. Tapi kalimah khalaqal insan dekat sini juga, tuan-tuan, memberi maksud Allah Ta'ala bukan sekadar memberitahu dia Tuhan yang menciptakan, bahkan Allah juga nak bagi tahu pemurahnya aku yang menjadikan kamu, menciptakan kamu daripada tak ada kepada ada, free. Aku beri kamu mata, aku berikan kamu telinga, aku beri kamu tangan, kaki, semua aku bagi. Bahkan kalau kita nak rasa mahal tak mahal nikmat yang ada pada kita, tuan-tuan, na'udzubillah, cuba bayangkan, tengok di hospital,
Sebiji mata ni nak digantikan dekat hospital, berapa banyak yang kita kena belanjakan. Kita kena dialisis, berapa banyak kita kena spend untuk cuci darah kita gunakan mesin dialisis. Kita jantung pakai bateri tuan-tuan, berapa banyak duit yang kita kena bayar untuk dapatkan jantung bateri tu. Berapa banyak yang kita kena bayar untuk dapatkan kesihatan yang seperti sedia kala ni. Kehidupan yang normal, yang sihat ni, berapa banyak kita kena belanjakan. Terlalu mahal tuan-tuan. Bukan nilai RM10, RM100, RM50, tak. RM500,000, RM1 juta, RM2 juta, macam-macam. Nilai yang tak terkira, nikmat kesihatan. Itu nikmat kesihatan. Belum lagi nikmat-nikmat panca indera yang Allah berikan, yang fungsinya sangat, kita kata memang superb. Dia punya fungsi dia, mata kita, telinga kita, hidung kita. Telinga ni tuan-tuan, tak mendengar, sebelah tak dengar tuan-tuan, kita rasa runsing. Badan kita hilang keseimbangan dia. Okay, gendang saja kita hilang seimbang. Kita tak boleh memandu kereta. Masa tu kita tahu betapa nikmatnya. Pergi jumpa doktor, kena buat check itu, check ini, appointment itu, appointment ini. Nak dapatkan seolah-olahnya benda yang boleh menggantikan kegendang yang rosak. Dah dapat tuan-tuan, tak sesuai pula. Masa tu kita rasa, ya Allah, mahal sungguh nikmat kamu. Jadi Allah kata, pemurahnya aku menciptakan kamu free of charge. Tak ada apa-apa belanja pun. Kamu tak minta, aku ciptakan. Bahkan Allah kata, khalaqa dekat situ, pemurahnya aku bukan sekadar ciptakan kamu, bahkan aku menyempurnakan keperluan kamu. Free of charge juga. Percuma, tak ada apa-apa belanjaan. Kamu bukan sekadar diciptakan, bahkan disempurnakan keperluan. Apa keperluan kita tuan-tuan? Kita ada paru-paru, perlukan kepada oksigen. Allah berikan oksigen pada kita. Kita ada tubuh kita tuan-tuan. Allah berikan siang dan malam, yang mana respon tubuh kita ni berbeza. Malam responnya lain, tubuh kita. Kalau tuan-tuan rasa, bila siang tubuh kita respon lain, malam tubuh kita respon lain. Saya ada sahabat duduk di Finland tuan-tuan, yang panjang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Dia kata apa? Nampak macam seronok tapi tak seronok, dia kata. Dia kata apa? Satu masa dia salji tebal berbulan-bulan, kemudian malam sepanjang hari selama tempoh beberapa bulan. Antara yang dia alami, tubuhnya lesu. Dari sudut ibadah tu satu hal lah, tapi dia tubuhnya lesu sebab badan dia tak respon. Tubuh kita respon pada permukaan alam ni kan. Dia kata badan dia lesu. Dan satu lagi, giginya pecah tanpa sebab. Gigi belakang, geraham tu, ataupun wisdom teeth dia tu pemurah. Okay? Baik, kita dijadikan perut, ada usus. Allah Ta'ala ada berikan rezeki, makanan, minuman, zat-zat, nikmat-nikmat yang boleh mengisi dan memenuhi keperluan kita. Okay, jadi Allah Ta'ala kata, khalaqal insan. Kita boleh tahu, Allah lah yang maha pemurah yang menjadikan. Ar-Rahman khalaqal insan. Itulah Tuhan yang maha pemurah yang menjadikan al-insan. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau tengok ayat kedua dengan ayat ketiga, kita boleh faham. Bila kata Allah yang menjadikan kita, Allah yang menyempurnakan kejadian kita, menyempurnakan keperluan kejadian kita, maka sudah tentu Allah lah yang paling tahu apa yang kita nak. Allah lah yang paling tahu apa panduan untuk hidup kita. Dan Allah kaitkan pada ayat kedua tadi. Semuanya Allah letakkan pada Allamal Quran. Aku telah mengajarkan kamu Al-Quran sebagai panduan hidup kamu. Kamu lepaskan Al-Quran, aku lepaskan kamu. Kamu pegang Al-Quran, aku akan selamatkan kamu. Okay? Jadi itu yang kita cuba nak faham. Ini sudut tadabbur tuan-tuan. Tak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, tapi kita boleh nampak kaitan yang Allah Ta'ala nak sebutkan. Sebab itu Allah letakkan Quran sebagai nikmat, rahmah yang paling utama, yang paling penting. Walaupun kejadian manusia tu, kalau ikut kronologi itu yang paling awal, tapi yang paling utama adalah Al-Quran. Saya suka bagi contoh macam ni. Kita ada niat nak bina masjid tuan-tuan. Perkara yang paling utama apa kita buat? Adakah terus pacak tiang, naikkan binaan masjid? Tak.
Paling utama mesti kita panggil arkitek, buat plan untuk beri bentuk, beri gambaran keadaan masjid yang kita nak bina. Berapa luas tanahnya, macam mana desainnya, bumbungnya, atapnya, menaranya, kan? Ruang toiletnya, ruang solatnya, mesti ada. Kemudian baru kita buat masjid. Macam itulah juga dengan manusia. Sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala telah nak bagi tahu keperluan yang paling utama, nikmat yang paling utama adalah Al-Quran. Sebab itu yang akan memandu kita semua, yang akan menyelamatkan kita semua. Okey, baik. Sekarang kita dah faham kalimah khalaqa. Tuan-tuan tengok pada ayat ketiga, kalimah al-insan. Al-insan di sini adalah merujuk kepada manusia. Insan. Okey. Kita belajar kan mufrad, musanna, jamak. Bilangan satu, bilangan dua, bilangan ramai, kan? Muslim, seorang muslim. Muslimaini, dua orang muslim. Al-muslimuna, ramai orang muslim. Tapi kalau manusia, tuan-tuan, al-insan, apa jamak dia? Al-insan, apa jamak dia, tuan-tuan? Jamak dia, tak ada jamak. Okay? Dia tak ada jamak, dia hanya kalimah tunggal. Al-insan, al-insan, an-nas, an-nas, kalimah tunggal, merujuk pada manusia. Tapi kenapa Allah gunakan manusia ada dua nama? Al-insan, al-nas. Okey, ada beza tuan-tuan Baik, perhatikan. Bila Allah sebut al-insan, dekat situ gelaran yang Allah berikan kepada makhluk ni, kita ni, al-insan ni, memberi gambaran kita ni siapa. Maksudnya macam ni. Ramai orang ingat kalimah al-insan adalah merujuk kepada kalimah nisyan, nasiya, nun, sin, ya. Kalau ilmu dalam ilmu nahwu saraf, ilmu bahasa Arab ni, kalimah nasiya adalah kalimah kata dasar, root word yang tak tepat untuk menjadi kalimah al-insan ataupun kalimah an-nas. Sebab ada huruf ya belakang tu, nasi, nun, sin dengan ya tu, nasiya. Ya belakang tu tak boleh berubah jadi insan ataupun nas. Saya minta maaf tuan-tuan dia sudut bahasa Arab lah. Sebab ramai orang kata nasiya tu maksudnya lupa. Manusia tu memang lupa. Saya tak nafikan manusia memang pelupa. Tapi dari sudut kalimah tak tepat. Tak tepat. Bukan salah, tak tepat. Sebab ya tu tak boleh nak bertukar jadi nun. Boleh faham? Okay. Tak apa. Tuan-tuan jangan runsing. Sekarang ni kalimah an-nas dengan kalimah al-insan, dia datang daripada kalimah apa? Macam mana kita nak terjemahkan an-nas dengan al-insan? Okey, kita tengok al-insan dulu. Al-insan, dia datang daripada kalimah anisa. Alif, nun, sin. Anisa. Itu kalimah asal kepada al-insan. Ini bukan saya punya kajian, tapi ini yang disebutkan oleh Sibawayh. Sibawayh ni antara ulama bahasa Arab, ulama yang menjadi rujukan dunia Islam lah. Sebut Sibawayh ni siapa belajar bahasa Arab, ilmu lughah memang kenal. Dan juga Al-Farra. Okay? Sibawayh ni dia wafat tahun 180 Hijrah. Alim, sangat hebat. Dia kata kalimah al-insan datang daripada kalimah anisa. Alif, nun, sin. Apa maksud anisa? Anisa ni dia bermaksud jinak. Okay, anisah ni bermaksud jinak dan dekat. Okay. Anisah bermaksud jinak dan dekat. Hati kita ni tuan-tuan, fitrah kita sebenarnya memang jinak dengan kebaikan. Oleh Sibawayh lah, kenapa Allah memberi gelaran kepada manusia ni dengan kalimah al-insan. Sebab dia datang daripada kalimah anisa. Manusia ni sangat jinak, lembut hati dia. Mudah bentuk hanya manusia ni. Lagi lembut daripada batu. Orang kata, hati manusia ni kerah je batu. Tak, sangat lembut. Umar Khattab dulu, Samsing, saya sebutlah macam tu lah. Garangnya, ganasnya, tak ada perkemanusiaan. Masuk Islam, berubah perangainya. Berubah sifatnya. Berubah akhlaknya. Boleh dibentuk. Sangat jinak, mudah. Boleh jinak ke arah kebaikan, boleh jinak ke arah kejahatan. Dua-dua boleh. Itu sifat manusia.
Anisa yang kedua pula bermaksud dekat. Manusia ni memang dekat kepada Allah. Asalnya, manusia ni memang dekat kepada Allah. Dua al-fitrah. Manusia ni dilahirkan secara fitrah. Fitrahnya memang dekat pada Allah. Tapi bila kita makin membesar, kita makin jauh daripada Allah. Sebab itu bila Allah Ta'ala perintah kepada kita satu amalan, satu perbuatan, satu ajakan kebaikan, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah akan gunakan kalimah an-nida, iaitu kalimah seruan. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimah seruan ni adalah kalimah memanggil kan? Memanggil orang yang jauh. Kalau orang dekat-dekat kita tak panggil, hai Ahmad, minta payung abah. Kita tak ada seruan, wahai, hai, tak ada. Okay? Bila disebut ya tu, seruan tu, maknanya orang yang jauh. Jadi bila Allah Ta'ala nak memanggil hamba-Nya yang jauh daripada dia untuk buat satu amalan, maka Allah akan panggil, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kamu nak jadi orang bertakwa ni, maka berpuasalah. Okay. Kamu nak jauh daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar ni, dirikan solat. Mesti Allah akan sebut dengan kalimah-kalimah seruan. Boleh? Okay. Boleh tuan-tuan? Allah akan gunakan kalimah-kalimah seruan. Jadi, kalimah al-insan datang daripada kalimah anisa. Manakala kalimah an-nas, dia datang daripada kalimah nawasa. Nun, waw, sin. An-nas daripada kalimah naus. Naus ataupun nawasa. Nawasa. Ini disebutkan oleh Al-Kisai. Al-Kisai ni pun ulama juga. Dia kata an-nas datang daripada kalimah nawasa. Kita baca kul a'udzu birabbin nas. Kenapa Allah panggil manusia dengan kalimah an-nas? Sebab Allah kata manusia ni adalah nawasa. Apa maksud nawasa? Nawasa ni adalah bermaksud bergerak. Manusia ni memang dalam keadaan bergerak. Dia tak boleh diam. Dia mesti kena bergerak, bertindak. Okey? Jadi bila minta perlindungan pada Allah, Allah gunakan kalimah an-nas. Sebab kita sedang meminta pertolongan, perlindungan daripada Allah. Macam-macam benda kita buat tuan-tuan. Kita berada di macam-macam tempat, di macam-macam keadaan. Perlindungan adalah minta pada Allah. Sebab itu Allah guna kalimah an-nas. Okey? Tapi bila ayat-ayat macam ni, khalaqal insan, Allah gunakan kalimah insan. Sebab manusia ni jinak hatinya, manusia ni dekat dengan Allah Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita faham kalimah-kalimah macam ni, dan kita tahulah sebenarnya itulah sifat kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mensifatkan kita di sisinya. Okey. Sebelum kita berakhir tuan-tuan, tengok sikit ayat keempat supaya kita completekan. Nanti saya akan ulang lagi pada minggu hadapan. Iaitu Allah kata allamahul bayan. Sudahlah Allah kata akulah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang menciptakan manusia, yang menyempurnakan kejadian manusia, yang menyempurnakan keperluan manusia, bahkan memberikan panduan kepada manusia untuk hidup berjaya dunia akhirat. Kemudian Allah kata allamahul Quran. Pemurahnya Allah lagi, allamahu. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia al-bayan. Apa maksud al-bayan? Al-bayan ada 3 tafsiran tuan-tuan. Al-bayan ada 3 tafsiran. Pertama, al-bayan memberi maksud, al-bayan ni datang daripada kalimah bayana, membezakan, menjelaskan. Al-bayin, menjelaskan, membezakan. Al-bayan menjelaskan, iaitu membezakan dan menjelaskan apa yang halal, apa yang haram. Allah mengajarkan kita. Kita tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kita bukan tak boleh bebas. Allah letakkan kita ni bebas, buat apa saja. Tapi ada limit, supaya bebas jangan sampai terbabas. Ada limit dia tuan-tuan. Okay? Bukan sebagai paksaan, kamu tak boleh buat sekian ni, dan kadang terkurung, terkongkong. Tidak. Islam memberi batasan supaya kita ada disiplin kita. Supaya kita ada kawalan pada diri kita. Manusia ni kalau tak ada kawalan, habis rosak. Bahkan kalau negara tidak ada undang-undang tuan-tuan, habis. Kalau kata manusia tak perlu diajar, dia maklum. Tak payah undang-undang, tapi semua negara ada undang-undang. Sebab kita faham manusia ni dia perlu ada kawalan.
Dia perlu ada batasan dia. Okay? Jadi Allah kata al-bayan dekat sini adalah merujuk pada halal dan haram. Ada batasan dia. Allah menerangkan. Al-bayan juga di sini adalah merujuk kepada ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Okay? Semua benda ni ada makna, ada nama dia, ada asma dia. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Adam AS bila diciptakan, Nabi Adam ni diajarkan semua nama. Sampai dalam satu riwayat Israiliyat, saya minta maaf tuan-tuan, disebutkan sampai kentut pun ada nama dia. Angin yang keluar tu pun dia beritahu itu namanya kentut. Contohlah saya minta maaf sebut dia ajarkan sampai tahap tu semua, itu namanya al-bayan. Tapi di sini para ulama tafsir berpegang, nanti saya akan bincang balik tuan-tuan pada tuan-tuan, al-bayan di sini adalah merujuk kepada pandai berbicara, pandai bercakap. Boleh bercakap, itu namanya al-bayan. Allah yang mengajarkan, dan di situ adanya rahmah, sifat rahman daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dalam kuliah tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Saya janji pada tuan-tuan saya akan ulang balik pada ayat ketiga dan 4 supaya kita nampak flow untuk sambung pada ayat-ayat berikutnya pada bulan minggu hadapan. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Semoga bertambah lagi kenikmatan, kemanisan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kalau ada kesalahan, kesilapan, mohon teguran daripada guru-guru yang menonton, dan saya sentiasa terbuka untuk menerima teguran-teguran daripada semua, insya-Allah. Baik, jumpa lagi dan semoga save the date, temu janji kita pada minggu hadapan pada setiap hari Khamis jam 10 pagi, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta panjang-panjangkan, kami di PMP ada buat ibadah kurban, ada di Spain dan beberapa tempat-tempat yang lain. Tuan-tuan boleh tengok, nanti boleh rujuk kepada Puan Shimah Deros, beliau akan maklumkan pada tuan-tuan. Tanya terus, PM terus pada beliau, WhatsApp terus pada beliau, nanti beliau akan maklumkan ibadah-ibadah korban. Saya nak ajak pada tuan-tuan, seru pada tuan-tuan berkorbanlah, mesti. Sebab kita setiap tahun terima nikmat banyak, sangat banyak. Nikmat kesihatan, nikmat makan minum, nikmat kekeluargaan, nikmat kebahagiaan, nikmat jodoh, macam-macam nikmat kita tak boleh bilang. Tapi macam mana kita nak menzahirkan kesyukuran kita pada Allah? Salah satunya iaitu mengorbankan harta kita. Sebab itu bila Allah kata, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu, wahai Muhammad, telaga al-kautsar, ataupun nikmat yang melimpah ruah. Kemudian Allah sambung pada ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, dan dirikan salat dan menyembelihlah. Apa kaitan solat dengan sembelih dengan nikmat yang Allah berikan tu? Para ulama kata apa? Bila Allah kata, aku telah berikan kepada kamu nikmat yang melimpah, wahai Muhammad, nikmat telaga Kautsar di hari akhirat, fasalli li rabbik, dirikan salat. Tolong dirikan salat. Dirikan salat itu adalah korbankan syahwat kamu untuk tanda syukur pada Allah dengan nikmat kamu, nikmat yang aku berikan pada kamu. Wanhar, dan sembelih itu adalah tunjuk, zahirkan kesyukuran kamu dengan korbankan harta kamu. Ini kita nak tunjukkan tanda syukur pada Allah, tuan-tuan. Satu, korbankan syahwat kita, kesukaan kita kerana Allah. Korbankan harta kita kerana Allah. Jadi ambil sempena ibadah korban. Orang selalu ingat korban ni ibadah yang terpinggir. Tak, korban ni tuan-tuan, ibadah yang sangat-sangat dituntut. Kalau kita dalam bermazhab Hanafi, tuan-tuan, dia jatuh kepada perkara yang fardu, ibadah korban. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW sebut, ataupun dalam riwayat ada sahabat Nabi yang sebut, sesiapa yang berkemampuan namun tak melaksanakan ibadah korban, jangan hampiri masjid kami. Jangan hampiri, balik. Nabi suruh balik. Mana jangan duduk di kawasan tempat pelaksanaan ibadah korban, balik. Sebab seolah-olahnya Nabi tak nak tengok muka orang yang kedekut untuk infakkan harta dia setelah Allah berikan nikmat harta, nikmat kesihatan, nikmat jodoh, nikmat kehidupan, sampai masa tak nak korbankan harta, tanda syukur pada Allah. Nabi kata balik. Jangan duduk sini. Ni muka orang kedekut, tak nak tengok. Nabi suruh keluar daripada ruang solat Nabi SAW. Ini salah satu ancaman. Dalam mazhab Hanafi, mereka meletakkan sebagai satu kefarduan. Okay? Nilai, tuan-tuan, tanya Puan Shimah nanti. Banyak ibadah-ibadah korban ni macam-macam harga lah.
yang paling terbaik korban di negara kita. Korban di negara kita. Tuan-tuan sendiri yang sembelih, tuan-tuan yang korban, tuan-tuan sendiri yang sembelih, itu paling terbaik. Tapi tuan-tuan kena tengok juga, kita bukan nak cela ibadah korban di luar negara. Kenapa nak korban luar negara? Negara kita ada. Kita lihat ini sebagai alternatif. Sebab korban di luar negara selain membantu Muslim yang lain, dalam masa yang sama, dia ada peluang kepada kita untuk dapat harga yang murah. Buatnya ibadah korban di negara kita, tuan-tuan, tak lari dalam sekitar 600-700 ke atas untuk satu bahagian. Jangan kata satu ekor, satu bahagian. Tapi korban di luar negara, jatuh paling murah ada saya tengok 300.5. Satu bahagian lembu ada. Kan ikut negara, tempat-tempat nilai mata wang mereka. 350 ada, 360 ringgit pun ada. Tuan-tuan sendiri pilih. Yang penting kita buat. Okey. Kenapa? Cuba tuan-tuan bayangkan. Takkan kita tak mampu korban satu bahagian. RM360 misalnya. Kalau ikut tambungan tuan-tuan, satu hari kita tabung dalam tempoh setahun RM1 sahaja. Kita ada 365 hari setahun. Kalau tabung sehari RM1, tuan-tuan, kita mampu buat ibadah korban. Mampu ke tidak? Mampu, RM1. Kita boleh beli telefon bimbit 2-3 biji. Boleh beli kereta 2-3 biji. Boleh beli rumah 2-3 biji. Kenapa kita tak boleh berkorban di jalan Allah? Ini adalah ibadah yang sangat-sangat dituntut oleh Allah Ta'ala. Korban sedikit harta kita, keluarkan sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Apapun tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk pada Puan Syima, tanya pada beliau, maklum pada beliau, tuan-tuan nak buat ibadah korban, tuan-tuan boleh pilih di negara mana yang tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh pilih harga-harga yang tuan-tuan nak. Niatkan semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling tidak satu keluarga mesti ada buat satu ibadah korban, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.